Dan sesekali dia dapat dengar macam seakan-akan ada orang yang duk memanggil nama dia tau. Macam sayup gitu, macam Aiman, Aiman. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang berkaitan dengan hantu dan juga buah durian. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Dalam kisah kali ini, sebenarnya kejadian seram ni berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Aiman. Aiman ni dia berasal daripada Johor dan dia ni merupakan anak tunggal. Mak ayah dia pula dah lama meninggal dunia. Jadinya, bila dia dah pun kerja dekat ibu kota, memang dia jarang sangat nak balik ke kampung halaman dia yang terletak dekat Johor tu. Kalau kita fikirkan pun, yelah kan, kalau balik ke kampung pun tak ada orang dekat rumah tu. Jadi, sebab itulah dah lama sangat dia tak pulang ke kampung halaman dia. Sampailah sekarang, kalau korang perasan kan, musim durian. Kita boleh tengok banyak sangat gerai-gerai dekat tepi jalan kan yang jual buah durian. So daripada situ, si Aiman ni pun mulalah teringat balik. Masa dia kecil-kecil dulu, dia memang suka sangat ikut arwah ayah dia ni pergi kutip buah durian. Kadang-kadang tu kan sampai pukul 4 pagi macam tu barulah dia orang selesai. So biasanya orang kutip durian kan tengah-tengah malam kan. Jadinya masa tu dia duk teringat lah macam tu. Dia pun fikirlah, kan best kalau dia balik ke kampung halaman dia, lepas tu kutip buah durian kampung arwah ayah dia tu, lepas tu bawa ke ibu kota semula. Menarik juga kan. Lagipun pada masa tu macam tak ada aktiviti untuk weekend tu kan. Jadi kalau balik kampung pun tak ada masalah lah untuk pergi kutip durian tu. Lagipun kata dia, dekat kebun ayah dia tu ada lebih kurang 10 pokok durian. Lepas tu 2 pokok manggis dengan 1 pokok rambutan. Dan sekarang ni kan macam musim buah macam tu kan. Jadi memang best lah untuk balik kampung, kutip semua hasil buah-buah tu, lepas tu bawa ke ibu kota. Jadi punyalah excited Aiman ni untuk pulang ke kampung halaman dia untuk kutip durian tu kan. Jadi selepas daripada dia habis kerja pada hari Jumaat, daripada Wangsa Maju, dia terus bertolak balik ke Johor. Lepas tu kan, sesekali dia macam teringatlah balik masa dia kecil dulu. Abah dia ni, arwah abah dia ni memang suka sangat ajak Aiman untuk pergi kutip buah-buah durian tu bila tiba musim kan. Lepas tu abah dia ni memang tak suka kalau pergi seorang. Ayah dia kata lebih baik dia ajak Aiman ataupun pergi berdua, sebab dia takut nanti on the way balik ada benda yang mengganggu dia. Masa tu Aiman ni kadang-kadang terfikirlah, apa benda pula yang ganggu abah dia ni kan. Dia tak faham lah, lagipun masa tu dia masih budak lagi kan. Okay, so sambung balik cerita tadi. Dia pun bertolaklah seorang diri sampailah ke rumah dia dekat Johor tu. So selepas beberapa jam perjalanan, akhirnya Alhamdulillah Aiman ni pun sampailah ke rumah dia, rumah kampung dia dekat Johor tu kan. Masa tu waktu dah malam tau. Jadi bila dah sampai tu, dia pun parking elok je kereta dia tu. Dan dia pun buka lah bonet kat belakang. Dia pun ambil lampu suluh, ambil guni semua ni, terus menuju ke kebun dekat belakang rumah dia tu. Lepas tu kan, masa dia duduk melintas dekat satu kawasan yang macam semak samun, yelah kawasan dusun yang dah lama orang tinggal. Masa dia duduk lalu dekat kawasan tu, tiba-tiba dia dapat rasakan macam lain macam. Tiba-tiba ada angin macam sepoi-sepoi bahasa macam tu. Lepas tu kan, bulu tengkuk dia ni dah mula meremang. Dan sesekali dia dapat dengar macam seakan-akan ada orang yang duk memanggil nama dia tau. Macam sayup gitu, macam Aiman, Aiman, macam tu lah. Dan sesekali juga dia ada terhidu bau wangi sangat, bau macam bunga melo macam tu. Tapi masa ni, si Aiman ni dia cuba husnuzon lah. Lepas tu dia pun teringat balik. Dia pernah terbaca lah dekat satu post dekat Facebook dia ni. Katanya sekarang, masa tu lah kan, musim bunga melo. Jadi kalau bila waktu malam ada terhidu bau melo tu, macam kena abaikan je lah. Jadi Aiman ni pada masa tu dia just husnuzon je lah kan. Dia macam mungkin bau bunga melo je lah kot, tiba-tiba bau wangi ni, mungkin musim dia ke, kita tak tahulah kan. So Aiman ni pun meneruskan perjalanan
keinginan dia untuk pergi kutip juga buah pada masa tu. Jadi sejurus sampai sahaja dekat kawasan kebun arwah abah dia tu, Aiman ni pun memang sangat excited sebab dia tengok ada banyak tau buah durian yang dah pun luruh. Lepas tu tanpa buang masa lagi, teruslah dia kutip semua buah durian tu dan letakkan dekat dalam guni ni. Jadi bila dah habis kutip semua buah durian tu, dia pun berjalanlah bawa angkut guni tu, berjalan pergilah dekat satu pondok. Biasa kalau kita tengok kan dekat satu kawasan kebun, dekat tengah-tengah tu mesti akan ada pondok kecil kan, yang dibina oleh orang dulu-dulu ke macam tu lah. Jadi dekat kebun arwah ayah Aiman ni pun ada juga pondok tu, yang dibina oleh arwah ayah dia lah. Lepas tu Aiman ni pun berjalan lah kan, bawa guni tu yang penuh dengan durian, pergilah ke pondok tu. Mula-mula dia rasa berat tau, yang dia bawa tu durian dalam guni tu, dia rasa berat sangat. Tapi lama-lama guni tu tadi rasa macam ringan je, seolah-olah ada seseorang yang membantu Aiman untuk angkat guni yang berisi durian tu. Masa tu kata Aiman, jam ni dah pun menunjukkan dalam pukul 2 pagi macam tu. Dia tak fikir apa pun kan, memang dah excited nak bawa pulang buah durian tu. Lepas tu dia dah letak semua buah durian tu dekat pondok tu. Dia pun main phone, kejap baring. Lepas tu tak lama selepas tu dia tak perasan bila dia tertidur. Cumanya tak lama selepas tu, dalam duduk tidur nyenyak ni kan, sekali dia terbangun disebabkan oleh dia bunyi satu dentuman yang sangat kuat, pang macam tu dekat atas atap pondok yang dia tidur tu. Mulanya mungkin Aiman ni dia ingat bunyi dentuman tu tadi buah durian luruh ke macam tu kan. Tapi yang peliknya, bunyi tu dia seakan-akan ada sesuatu yang bergolek pergi depan belakang tak berhenti. Sedangkan kalau bunyi macam durian jatuh kan, patutnya stop je lah kan. Tapi bunyi tu dia seolah-olah macam ada sesuatu tengah duk bermain-main tau dekat atas atap pondok tu. Masa ni Aiman ni pun menjerit lah sambil marah. Lepas tu dia kan dalam macam, kita kalau macam terbangun daripada tidur disebabkan oleh terkejut, biasanya memang kita punya mood tu ke laut sikit kan. Sama juga dengan si Aiman ni, dia macam terkejut, pada masa yang sama juga macam nak marah lah. So masa tu dia ingatkan macam tupai ke musang yang tengah duk main-main dekat atas. So jadi Aiman ni pun menjerit sekuat hati. Dia macam, woi, Syuh pergi main jauh-jauh, macam tu kan. Lepas tu mula-mula Aiman ingatkan tupai dengan musang. Sekali bunyi tadi yang pada mulanya bunyi macam bergolek, sekali Aiman dapat dengar bunyi macam orang tengah mengilai dekat atas tu. Masa ni kan Aiman ni mula rasa tak sedap hati lah. Terus dia pergi capai kunci kereta dia dengan lampu suluh semua, keluar daripada pondok tu. Dan bila dia keluar, dia pun pusing lah, pergilah suluh apa ke benda dekat atas atap pondok tu kan. Dan kali ni dia memang terkejut sangat sebab lampu suluh dia tu memang memandang tepat ke makhluk tu. Rupa-rupanya dekat atas tu bukan tupai, bukan musang, tapi macam langsui yang duk mengilai. Lepas tu dia boleh nampak muka benda tu buruk sangat. Lepas tu kan nampak macam ada ulat tau. Muka benda tu berulat, macam ulat jatuh-jatuh macam tu. Kemudian bila dah tengok benda tu kan, mestilah Aiman ni terkejut. Jadi Aiman ni pun terus buka langkah 1000, lari daripada pondok tu. Masa tu memang dia tak fikirlah, belantak dia lah kan durian yang ada dekat pondok tu, biar je lah dekat situ. Lepas tu kan dia lari sekuat hati ni, dia dapat dengar tau daripada belakang benda tu mengilai. Lepas tu benda tu pun tanya, nak balik ke Aiman? Tak nak ambil ke durian ni? Lepas tu sambung mengilai lagi. Dan masa ni sesekali Aiman ni dia berani juga tau, walaupun dia lang takut, tapi dia berani juga. Dia masih lagi toleh ke belakang. Bila dia toleh ke belakang, dia tengok benda tu duduk atas bumbung, tapi rambut dia ni punyalah panjang sampai ke tanah. Sambil duk mengilai, duk memanggil nama Aiman semua kan. Jadi Aiman dia pun sambung lari balik. Masa ni dia kata dia tak boleh lah nak pergi kejutkan jiran ke apa, sebab masa tu kan pukul 2, 3, 4 pagi macam tu kan. Jadi mestilah jiran-jiran dia ni masih lagi tidur. So Aiman dia pun sambung berlari sampailah ke rumah. So lepas daripada pengalaman seram tu, Aiman terus balik tau, balik semula ke rumah sewa dia dekat Wangsa Maju tu. Dan lepas tu dia kata dia demam selama beberapa hari disebabkan oleh dia terkejut. Kata dia orang lain demam sebab makan terlebih durian.
Kan panas kan. Macam dia ni pula demam disebabkan oleh terkejut tengok ada hantu dekat kebun durian arwah ayah dia tu. Tapi Aiman ni dia tak give up lagi tau. Dia tak putus asa lagi. Sebab kata dia mungkin selepas ni dia akan ajak kawan dia pula. Mungkin kalau berteman ni macam berani dah sikit kan. Cuma kat sini Pika satu benda Pika tak faham, iaitu kalau tak boleh ke kalau kita pergi kutip durian waktu siang? Mungkin korang tahu kot. Sekiranya kalau korang pernah ada kebun durian ke, ada pengalaman kutip durian ke, mungkin boleh bagi tahu dekat Pika lah, dekat komen di bawah. Macam kenapa orang suka pergi kutip durian waktu malam? Tak boleh ke kutip petang ke pagi ke? Apa pun komen dekat bawah. Alright. So apa pun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.